Pelaziman dan olah tubuh badan. Dalam unit ini, anda akan mempelajari aspek kepentingan serta teknik pelaziman dan olah tubuh badan. Fokus pembelajaran merujuk kecergasan, kekuatan dan daya ketahanan seseorang penari dari aspek fizikal dan psikologi. Pelaziman dan olah tubuh badan merupakan aspek penting yang harus dititik beratkan oleh setiap pengamal tari. Perhatikan rajah ini. Pernahkah anda melakukan sebarang aktiviti seperti yang terdapat dalam rajah ini? Okey, pernah tak korang buat aktiviti dalam rajah ni? Cikgu tanya. Pernah. Contoh? Pernah. Contohnya? Lari. Jogging. Plank. Okay. Angkat plank. berat. Nah. Body combat pernah? Pernah. Zumba pernah? Zumba kalau tak ada orang pernah. Cikgu tumbuk muka dia. Takkan tak pernah ada Zumba kot. Zumba kan popular. Pernah Pernah. Berangkat? Pernah, Berangkat tak pernah? Pernah. Berangkat kalau merangkak tak pernah, korang bukan manusia. Orang jin. Merangkak apa ni adalah salah satu daripada apa? Benda yang korang buat daripada bayi lagi. Kalau tak pernah, kau bukan manusia. Okay, mendaki bukit pernah, okay? Alright, ini adalah pelaziman tubuh badan. Aktiviti inilah pelaziman tubuh badan. Kita buat senaman, kita buat yoga, kita buat angkat berat, rock climbing, zumba, jogging, mendaki bukit. Ini adalah pelaziman tubuh badan. Okay? Kita sambung balik video tadi. Bincangkan dengan rakan-rakan anda. Nyatakan juga pendapat anda tentang kepentingan aktiviti berkenaan untuk tubuh badan kita. Okey, kita teruskan kepada kepentingan aktiviti pelaziman tubuh badan. Menyediakan penari secara mental, fizikal dan psikologi. Penari yang sihat haruslah memiliki keadaan mental, fizikal dan psikologi yang baik. Pelaziman tubuh badan dapat membantu penari mengawal ketiga-tiga keadaan ini. Kesannya, latihan dapat dilakukan dengan baik dan Okey, kenapa kena pentingnya pelaziman tubuh badan ni? Kenapa? Mengurangkan kecederaan. Betul, mengurangkan kecederaan lagi. Ni yang pertama? Meningkatkan daya ketahanan seorang penari. Okey, betul. Bagus. Meningkatkan daya ketahanan seorang penari. Lagi? Ketahanan apa? Ketahanan apa yang lain? Okey, kalau penari tu sakit, penari tu duduk terlantar dekat hospital, boleh ke dia menari? Tak boleh. Tak boleh kan? Macam dia ada penyakit atau kaki dia terseliuh ke. Kaki dia ataupun tangan dia patah. Boleh ke dia nak menari? Cikgu tanya. Tak boleh. Boleh. Boleh ke tak boleh cikgu tanya? Ada yang cakap tak boleh, ada yang cakap boleh. Kalau contoh lah. Contoh dia tak ada tangan, dia tak ada kaki. Boleh ke dia nak menari? Boleh. Okey. Putih Armia, kenapa Putih kata boleh? Syaf. Pandai je. Okeylah. Bolehlah diterima. Okey, kenapa Putih kata orang yang tak ada tangan, orang yang tak ada kaki boleh menari? Saya rasa kalau dia minat, dia boleh je menari. Okey, itu salah satunya. Memang passion dia. Kalau betul tu passion dia dalam menari,
walaupun dia tak ada kaki, walaupun dia tak ada tangan, dia boleh menari. Tetapi kena macam yang pertama cikgu bagi tahu ni, dia kena ada membuat persediaan dari segi mental, fizikal dan psikologi. Maknanya dia boleh terima tubuh badan dia tak ada kaki, dia tak ada tangan, tapi dia nak menari walaupun dia tak ada kaki dengan tak ada tangan, tapi dia nak menari, dia boleh menari. Awak pernah tak tengok penari yang tak ada kaki dan tak ada tangan menari? Pernah tak? Tak pernah. Tak pernah? Tak pernah. Tak. Sekejap, cikgu cuba cari. Cikgu tak ingat dah kat mana. Tapi memang ada. Ada dancer contemporary. Ada. Cikgu, sorry, saya masuk lambat sikit. Okay, tak apa. For apa? Sekejap Cikgu lupalah apa tajuk dia. Sekejap. Cikgu tunjuk kat korang. Contemporary dance. Apa? Contohnya lah. Dia tak ada kaki, dia tak ada tangan tapi dia boleh menari. Ini dia. Okay. Sekejap cikgu tunjuk kat sini. Sebab apa dia boleh menari? Satu, sebab fizikal dan psikologi dia, fizikal pula. Walaupun fizikal dia tidak sempurna, tapi mental dan psikologi dia boleh membawa dia menari tarian ballet tau, bukan tarian biasa-biasa, tarian ballet. Cikgu tunjuk kat korang. Mari kita tengok contohnya. Tengok tarian ballet hari ni. Nampak? Ni seorang dia tak ada kaki, seorang dia tak ada tangan. Awak tengok. Okay. Nampak tak? Nampak. Dia tak ada kaki, seorang tak ada kaki, seorang tak ada tangan, tapi dia boleh menari. Sebab apa? Mental dia, dia kata aku nak menari, passion aku menari, aku suka menari. So dia tak kisah walaupun dia tak ada kaki, walaupun dia tak ada kaki, dia tak ada tangan, tapi dia nak menari, boleh untuk kita untuk menari. Faham tak? Itu kaitannya dengan kepentingan dalam pelaziman tubuh badan ni. Kita kena tahu kita punya tahap fizikal kita, tahap mental kita macam mana. Itu maksudnya menyediakan penari secara mental, fizikal dan psikologi. Okey, boleh faham yang ni? Boleh faham tak? Anak-anak muridku? Boleh cikgu. Okey, faham Boleh.
Kita pergi yang kedua. Kepentingan yang kedua. Sekejap. Kita nak play. Memanglah takkan play kalau aku tekan kat situ. Subhanallah. Okay. dengan baik dan seterusnya persembahan menjadi lebih berkaitan. Mengurangkan risiko kecederaan. Pelaziman tubuh badan membantu seorang penari membina tubuh badan yang kuat, fleksibel dan mempunyai daya tahan serta kecerdasan yang baik. Tahap kecerdasan tubuh badan yang baik dapat mengelakkan penari daripada Okay. Yang kedua adalah mengurangkan risiko kecederaan. Macam siapa tadi? Alifah kot bagi tahu cikgu. Betul. Mengurangkan risiko kecederaan. So, pelaziman tubuh badan ni dapat membantu seorang penari membina tubuh badan yang kuat, fleksibel dan mempunyai daya tahan serta kecerdasan yang baik. So, kalau contoh tadi, penari tadi tak ada kaki, tak ada tangan. Tetapi dia punya tubuh badan dia kuat dan dia mempunyai fleksibel di tubuh badan dia sangat bagus. Kecerdasan dia pun bagus. So dia boleh menari. Faham tak? Maknanya hari-hari dia senaman, hari-hari dia meningkatkan daya tubuh badan dia untuk dia tengok tadi walaupun dia tak ada kaki dia boleh angkat penari perempuan tu. Betul tak? Betul tak semua? Betul, cikgu. Betul. So kita penari perlu sebab tu pentingnya pelaziman tubuh badan. Kalau penari tu hanya menari lepas tu dia tak ada warm up, dia tak ada warm down, penari tu akan boleh ada risiko untuk dapat kecederaan. Okey? Faham yang ni Faham. Cikgu teruskan Seterusnya otot dan sendi. Pelaziman badan sangat penting untuk memanaskan otot dan sendi. Misalnya, penting untuk okey. Kepentingan yang ketiga adalah memanaskan otot dan sendi. So kalau tak tak memanaskan otot dan sendi, otot kita boleh cedera tak? Sendi kita boleh tercedera tak? Boleh. Sebab badan kita bangun je, badan kita tak masih lagi keras, tak lembut. Sebab sejuk kan, pagi sejuk kan. Sebab tu kita kena panaskan otot dan sendi kita. Okey? Kita kena buat regangan dan pelenturan tubuh badan pada tahap optimum tanpa mengejutkan otot sendi. Sebab tu kita kena ada pemanasan badan. Seterusnya, nombor keberapa dah? 3. Seterusnya nombor berapa? 4. 4. Okay, good. Yang keempat. otot dan sendi. Okey, menyediakan otot untuk melakukan pergerakan. Penari memerlukan otot yang kuat dan fleksibel untuk melakukan pergerakan dalam tarian yang berbeza dengan pergerakan harian. Ini sebab apa? Penari memerlukan otot yang terlatih untuk melakukan Okey, sebab apa kena menyediakan otot untuk melakukan pergerakan. Apa beza tadi dengan memanaskan otot? Mana jumpa cikgu? Apa beza je? Tak tahu cakap tak tahu, tahu cakap tahu cikgu cakap. Tahu cikgu. Tak tahu cikgu, okey. Mula-mula kita kena memanaskan badan. Ini yang first kali. Setiap penari memang kena memanaskan badan. Menyediakan otot untuk melakukan pergerakan maksudnya penari tu otot dia dah kuat. Otot dia dah fleksibel. Dia dah bersedia untuk menari. Maknanya contoh, untuk pergerakan zapin, untuk pergerakan ainang, kita tak memerlukan otot yang kuat. Betul tak? Betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Betul. Kita memerlukan otot yang sederhana sahaja. Betul tak?
Macam menari zapin, menari ina, menari joget. Kita hanya memerlukan otot walaupun kita memerlukan otak tapi memerlukan otak yang sederhana. Tapi kalau membuat pergerakan yang tadi, video tadi yang cikgu tunjuk, memerlukan otak yang Kuat. so memerlukan otot yang kuat. Kalau tak ada otot yang kuat, boleh ke dancer tadi yang tak ada kaki angkat dancer perempuan tadi? Boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. So dia kena menyediakan otot yang kuat dan fleksibel untuk melakukan pergerakan yang berbeza. Kalau dia otot dia tak kuat, dia hanya melakukan pergerakan yang sama je lah. Dia boleh menari joget je lah. Menari ina sajalah. Tetapi kalau otak dia kuat, dia boleh menari tarian contemporary. Tarian tu dia boleh angkat dancer, dia boleh roll, dia boleh buat contemporary. Okay? Faham? Faham perbezaan memanaskan badan dengan menyediakan otot ni? Faham tak? Faham. Okay? Alright, kita pergi ke seterusnya. Untuk melakukan pergerakan tersebut. Membantu dalam meningkatkan kecergasan tubuh badan. Penari yang mempunyai tahap kecerdasan yang optimum dapat menunjukkan aura positif melalui persembahannya. Siapa tu? Sekejap. Ambil. So, yang keberapa dah? 5. Okay. Yang kelima. Okay. Yang kelima, dia membantu dalam meningkatkan kecerdasan tubuh badan. Sebab apa meningkatkan kecerdasan tubuh badan? Kat situ dia bagi tahu. Ideal. Oh, ideal. Tu okey, dah tutup damai dia. Okey. Penari yang mempunyai tahap kecerdasan yang optimum dapat menonjolkan aura positif. Sebab apa aura positif? Sebab apa aura positif? Ada yang tak tahu? Cakap tahu, cikgu. Kalau tak tahu, cakap tak tahu. Tak tahu. Okey, tak tahu. Alright. Penari. Okey. Penari yang mempunyai tahap kecerdasan yang optimum dapat menunjukkan aura positif melalui persembahannya. Bila dia meningkatkan kecergasan tubuh badan dia, dia bolehlah buat persembahan tu, maknanya aura positif. Kalau dia tak boleh buat persembahan tu, maknanya aura negatif. Itu je perbezaan dia. Ini basic. Boleh faham? Boleh faham ke tidak? Faham ke tidak? Alright. Penari yang cergas dapat melakukan persembahan tarian dengan begitu mempersonakan melalui pergerakan tari yang mantap, dinamik dan ekspresi yang mengujakan. Contoh, awak membuat ekspresi muka marah, perlukan tenaga ke tak perlu? Tak perlu. Tak perlu. Perlu. Perlu ya. Kalau awak buat muka ekspresi, awak nak bercakap pun awak perlukan tenaga. Kita memerlukan tenaga sebab tu kecerdasan tubuh badan sangat-sangat penting dalam pelaziman tubuh badan. Sebelum penari tu melakukan persembahan. Okay? Alright? Benda yang simple, awak buat mimik muka pun memerlukan tenaga. Okay? Alright? Semua? Okay, cikgu. Okey, Alright. cikgu. Kita pergi ke seterusnya. Pemanasan badan. Lakukan aktiviti kardio seperti berlari, berjoging, berjalan, pantas, aerobik dan lain-lain. Tentukan masa 20 hingga 30 minit untuk setiap aktiviti pemanasan tubuh badan dan boleh dilanjutkan mengikut ketahanan tubuh badan individu. Lakukannya dengan konsisten supaya tubuh badan
dapat dilatih. Melakukan aktiviti yang berbeza setiap minggu atau bina satu jadual supaya tubuh badan dapat dilatih dengan pelbagai aktiviti. Selain itu, kepelbagaian aktiviti boleh menghilangkan rasa jenuh terhadap aktiviti yang sama. Senam seni merupakan aktiviti kardio yang berkesan kerana aktiviti ini dapat memanaskan anggota tubuh badan dan menyeronokkan serta sesuai untuk penari. Gerakan ini diambil daripada gerak tari zapin, inang dan joget. Tarik nafas. Gerak zapin setempat. Maju undur. Setempat. Maju undur. Setempat. Gerak inang, inang asas. Inang berganda. Inang asas maju dan undur. Inang asas maju dan undur. Gerak joget, asas joget. Pusing setengah. Gerancang setempat tangan silang. Gerancang setempat lipat bicep. Gerancang setempat tolak tangan ke depan. Gerancang setempat tolak tangan ke atas. Regangan dan kelenturan. Luangkan masa sekurang-kurangnya 20 minit untuk melakukan aktiviti ini. Gunakanlah format head to toe atau toe to head sebagai panduan untuk melakukan kedua aktiviti ini secara serentak. Format tersebut dapat meningkatkan
Daya kreativiti di samping memastikan setiap anggota tubuh badan bergerak. Aktiviti regangan dan kelenturan boleh dipelbagaikan dengan mengguna ruang seperti di atas lantai ataupun bar secara statik dan dinamik. Pelari juga boleh mengaplikasikan teknik dalam yoga, pilates, qigong dan tai chi untuk regangan dan kelenturan tubuh badan. Okey. Awak tengok tadi senam seni, awak pernah nampak tak senam seni tadi? Pernah. Pernah? Pernah. Ada yang pernah? Ada yang tak pernah ke? Senam seni tadi. Pernah buat ke? Pernah. Senam seni. Yang lain? Pernah cikgu. Pernah, bagus. Okey, senam seni yang macam ni awak pernah? Yang ada menari sewang apa semua tu pernah tak? Yang ni macam biasa je, basic. Yang dia pakai lagu sewang tu. Pernah tak? Pernah. Tak pernah. Tak pernah? Okey, yang tu maknanya apa ni, yang tu yang advance sikit. Yang tu yang sampai 8 minit tu. Yang ni yang untuk basic. Sebenarnya kalau kita jumpa, bolehlah kita buat senam seni ni bersama-sama dekat kelas. Tapi disebabkan oleh pandemik ni, cikgu terpaksa tunjuk video je lah. Tapi sebenarnya cikgu ada tugasan untuk korang. Tugasan lagi. Sebenarnya cikgu nak habiskan teori supaya kita boleh terus masuk ke praktikal balik. Sebab tu cikgu bagi praktikal korang 20 hari bulan 8 kan untuk pembentangan korang punya koreografi, betul? Betul. Okay. 20 hari bulan 8 tu kita akan ada buat pembentangan koreografi. Start daripada selepas minggu tu kita akan buat banyak buat praktikal. Kalau sempat kita buat yang senam seni ni lah. Kalau tak sempat kita fokuskan pada 3 tarian tu lah. Rajang Be'eh, tarian Cina dengan tarian Sumazau. Okay? So nak korang kena ingat balik tarian-tarian tu. Nanti akan ada pentaksiran. Betul tak? Betul. Alright. So, cikgu sambung balik tadi. Alamat mana? Sekejap. Cikgu sambung balik. Dekat buku teks. Kenapa dia tak nak keluar? Kenapa dia tak nak keluar? Okay, tak apa. Abaikan kita share entire screen. Tenang. So, kita masuk ke bahagian
Tadi regangan dan kelenturan ada masalah tak? Faham kan regangan dan lenturan? Apa beza regangan dan lenturan dengan pemanasan tubuh badan? Tak ada, tak apa. Apa beza pemanasan tubuh badan dengan regangan dan kelenturan? Tak tahu, cakap tak tahu. Tak tahu cikgu. Tak tahu, okey. Pemanasan tubuh badan tadi kan kepentingan dalam kepentingan, berapa kepentingan tadi kita belajar? Kepentingan tadi ada berapa kita belajar tadi? 5. 5. Betul, ada 5. So dalam kepentingan tadi kita dah tahu kita kena memanaskan otot dan sendi. Betul? Betul. So selepas kita panaskan tubuh badan kita, dah panas dah otot-otot kita, barulah kita boleh melenturkan dan meregangkan otot-otot kita. Kalau kita tak buat pemanasan tubuh badan, kaki kita boleh tercedera ataupun krem tak? Boleh. Boleh, betul. So, bezanya kita kena buat pemanasan dahulu, baru kita boleh buat regangan dan kelenturan. Itu perbezaan dia. Okey? Faham tak? Faham. Okey. Seterusnya ketahanan tubuh badan. So, aktiviti ketahanan tubuh badan boleh dilakukan selama 20 hingga 30 minit mengikut daya tahan dan kemampuan penari. Aktiviti ketahanan melibatkan keupayaan otot untuk menghasilkan pergerakan yang berterusan dengan tujuan untuk meningkatkan daya tahan pernafasan, degupan jantung dan menguatkan otot. Antara aktiviti ketahanan tubuh badan adalah menari, senam seni, salsa, kapera, bachata dan jazzercise. Pernah tengok jazzercise tak? Tak. Nak tengok ke? Cikgu bagi contoh. Boleh je. Ya, cikgu tunjuk. Okey, jazzercise. Contohnya. Jazzercise ni memang orang lama dah. Dulu orang panggil Zumba. Dulu orang panggil Zumba. Zumba ni perkataan yang baru. Jazzercise ni daripada tahun 80-an dulu dah buat dah. So cikgu tunjuk satu video. Jazzercise. Sekejap dia tak ada keluar suara kan? Dia tak keluar suara kan? Tak. Sebab cikgu Tak. kena sharing tab. Kejap, sabar. Cikgu kena compilation apa? Sekejap. Apa compilation apa tak? We're gonna do some jazzercise that'll keep you fit and smiling. I need Sure. jazzercise. Swing that arm. There you go. Smile for heaven's sake. Yeah. You ready? Now find that beat. There it is. Oh yeah. That's good. Ho. Now stretch, release, contract, release, contract, release. There you go. Smiling, smiling, smiling. Now to the pelvis. Front, back, push it, pull it, push it, pull it. Yeah. There you go. Cikgu sajalah bagi yang funny punya sebab tak nak bagi korang stres sangat. Okay? Itu contoh jazzercise. Ini tahun duduk 80-an punya. Siapa tu? Kau jangan fikir lain pula. Alah, hai. Ini cikgu bagi contoh aja ya. Jangan fikir bukan-bukan. Orang ni bukan boleh. Okay? Alright.
Dah, jangan tengok yang ni. Stop sharing. Cikgu bagi sikit je. Okey, itu antaranya jazzercise. Kemudian cikgu tak nak korang macam sebab pagi-pagi kan. Adalah funny-funny sikit. Kalau tak korang ni boring je tengok masuk kelas cikgu. Okey, kemudian itu antara salah satu contoh untuk ketahanan tubuh badan. Okey, kena ada senam seni, senam seni pun salah satu, salsa, capoeira, bachata. Ada yang tak pernah tengok tak bachata, capoeira? Pernah tak tengok? Salsa of course bukan pernah tengok. Tak pernah tengok? Apa tu? Tak. Tak. Tak pernah tengok juga. Sekejap Mari kita tengok sama-sama. Sekejap. Ni bachata. Sekejap Cikgu kena stop sharing. Korang bolehlah cari benda-benda ni dekat YouTube. Writing's not that easy, but Grammarly can help. Korang buat This research sendiri sentence pun boleh, is tak ada grammatically masalah. correct. Kalau tak But tahu boleh tengok. Capoeira nanti kita tengok. You're gonna go take a lesson. This is probably the turns. So when we do a turn, right before Sekejap. Ini dia bagi tahu Phrase dia right ni. here. Again, the last thing we're gonna cover is cross. opposite direction we're going. Selas sekali kot baru dorang. Ini bachata. Yes. Porque sé que al final me espera la fe. Dah tengok sikit-sikit je Nanti korang tengoklah sendiri. Okay? Alright semua? Tengok Alright, sikit-sikit je. cikgu. Nanti korang research sendiri. Dekat YouTube memang banyak. Korang search je perkataan tu, korang boleh tahu bachata apa beza bachata, apa beza salsa. Okay? Apa beza capoeira. Capoeira pun banyak ada dekat YouTube. So kemudian kita boleh tengok bersukan antaranya adalah berenang, bermain squash, berlari, kickboxing dengan angkat berat. Bersenam menggunakan mesin, berlari di atas treadmill. Treadmill tahu tak apa benda? Tahu. Tahu. Okey, treadmill tahu. Bagus. Okey, melakukan aktiviti di atas cross trainer, mendayung dengan mesin pendayung. Okey. Kombinasi tarian dan senaman lain. Contoh, piloxing, body combat, lepas tu tebo dan lain-lain. Piloxing merupakan kombinasi pilot tinju dan tari. Inilah contohnya. Macam abaikan yang tu tak boleh. Abaikan yang tu tak boleh. Okey. Kemudian kita pergi kepada kekuatan otot atau latihan ketahanan. So, aktiviti yang disarankan untuk membina kekuatan otot ialah pliometrik. Ingat, aktiviti yang disarankan untuk membina kekuatan otot ialah apa? Pliometrik. Okey. Betul, pliometrik. Aktiviti ini merupakan latihan melompat ataupun plios. Plios ni kita macam membengkokkan lutut kita macam plie. Kita mana cikgu nak tunjuk pun. Dia macam ni. Ni plios. Dia membengkokkan lutut. Okey? Faham? Iaitu menggunakan daya pada otot dengan tekanan maksimum dalam jangka masa yang singkat untuk meningkatkan kuasa, kelajuan dan ketahanan. Latihan pliometrik memberikan tumpuan kepada peralihan teknik iaitu daripada regangan otot kepada pengungcupan otot secara cepat. Pliometrik merupakan kaedah latihan fizikal yang kini digunakan oleh ahli sukan, ahli tinju,
pelari, pecut, pemain squash, sukan angkat berat, penari ballet, penari kontemporari, penari hip hop, polis dan tentera. Faham ke tidak pliometrik ni? Faham ke tidak? Faham. Okey. Kalau nak tengok cara pliometrik adalah kita tengok, alamak, bateri cikgu dah nak habis. Ada. Sekejap bateri cikgu dah nak habis. Kejap. Apa cikgu nak buat tadi? Lupa dah. Oh, okey. Kejap Kalau korang tengok, ni exercise antara exercise pliometrik. Dia banyak. Rambut Insta Smooth? Shampoo aja tak cukup. Iklan pula. Lepas tu dia tersekat. Kejap. Baru Pantene No Rinse Conditioner. Hanya setitik saja. Bye-bye serapai. Insta Smooth di sini, di mana aja. Shampoo saja tak cukup. Gunakan Pantene No Rinse Conditioner. Kalau korang tengok, ada banyak lagi exercise pliometrik ini adalah salah satu. Korang boleh tengok banyak lagi Hey guys, exercise it's Corey from pliometrik. Redefining Strength, and today we're going to go over some plyometric exercises. Tu, dia mesti pliometrik banyak bend kaki. Ni contoh dia. Pliometrik mesti ada bend kaki. Tu contoh-contoh dia. Pliometrik mesti ada bend kaki. Dia bukan berlari, dia bukannya apa, tapi dia banyak bend kaki ataupun dia jump, dia lompat, dia squash. Dia lompat, dia squash. Macam dalam dalam buku teks bagi tahu. Okey, faham tak pliometrik ni apa? Faham. Okey. Ini sangat penting yang disarankan untuk membina kekuatan otot. Memang sangat disarankan. Pliometrik. Tapi jangan terlalu memaksa. Kalau awak terlalu memaksa, awak akan merosakkan lutut kaki awak. Kena jaga. Kita dari muda ni, awak daripada form 2 lagi ataupun daripada kecil lagi, awak kena jaga bahagian lutut awak, kaki awak. Sebab kalau bagi seorang penari, itu adalah awak punya instrumen. Untuk muzik dia ada instrumen je. Dia boleh, kalau dia rosak dia boleh baiki. Tapi kalau untuk badan manusia, kalau rosak, nak baiki adalah sangat susah. Okay? So, latihan pliometrik macam tadi. Burpee. Pernah buat burpee tak? Rasa mesti pernah buat. Kan? Pernah. Dekat Pernah. kelas PJ mesti pernah buat kan? Betul? Betul? Betul. Okay, sky jump? Pernah. Jam, okay. Jam ni? Jam ni tak? Pernah? Pernah. Jam ni tak yang dia jam lepas tu dia sentuh lutut tu. Tu jam ni tak. Tahu kan? Pernah buat kan? Ini antara contoh-contoh latihan pliometrik. Latihan pliometrik berkesan untuk membina kekuatan torso atas, torso abdomen, torso bawah, peha dan kaki. Pliometrik juga dapat membina stamina dan kepantasan serta membakar lemak dengan cepat. So siapa nak kurus bolehlah menggunakan latihan pliometrik ni. Okay? Damai. So nombor 4 adalah sideways sky jump. Dia kena buat, dia tak boleh tengok. Kalau nak buat, tunggulah habis COVID nanti. Tapi mungkin
Nantilah cikgu tengok macam mana kita buat kelas online tapi korang boleh buka kamera ke tak boleh cikgu tanya. Korang ada masalah buka kamera ke apa? Sebab cikgu nak buat buat praktikal nanti. Sekarang ni cikgu fokuskan pada teori je. Nanti kita akan fokuskan pada praktikal sahaja. Boleh? So sideways jam, lepas tu squat jam. Ni senang je. Pemanasan tubuh badan menggunakan latihan plyometrik ni senang je. Benda yang korang dah pernah buat. Okay? Ni aktiviti plyometrik, pemanasan tubuh badan. Okey, ada 60 saat berjoging setempat, 30 kali lompat bintang, lepas tu kitaran 30 kali kesuat. Ini contoh jadual dia. Ini adalah latihan plyometrik untuk pemanasan badan. Okey? Okey, selepas pemanasan badan, korang dah squat, korang dah regangkan tubuh badan. Korang kena sejukkan badan tak? Kena. Sebab apa kena sejukkan tubuh badan? Penunjukan tubuh badan sama. Okey, sebab apa? Sebab apa? Turunkan suhu badan. Pernafasan dan kembali normal. Okey, betul. Alifah betul. Kristina tadi nak jawab apa? Menurunkan suhu badan. Okey, menurunkan suhu badan pun betul juga. Okey, sebab kita dah panas dah badan kita, kita kena sejukkan badan kita balik supaya jantung kita boleh bernafas. Kalau kita asyik panas je, jantung kita berdegup laju je, boleh mati kita. So kita kena ada penunjukan tubuh badan. So penunjukan tubuh badan kita boleh buat regangan. Kita boleh buat aktiviti lari perlahan sikit. Lepas tu jangan, contoh selepas lari maraton awak boleh terus duduk tak? Awak dah lari 5 km ni. Awak dah lari 5 km. Boleh. Pasal awak terus duduk. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab apa tak boleh? Nanti cramp. Okey, Atta betul jantung masih laju. Okey, sebab apa jantung kita masih laju? Lepas tu boleh menyebabkan apa? Sesak nafas. Betul, sesak nafas. Jantung kita tak berdegup secara macam kita terlalu drop sangat. Kita terus duduk. Memang akan membuatkan sesak nafas dan kita boleh pengsan. Sebab tu selepas kita lari 5 km, jangan terus duduk ataupun kita buat exercise yang heavy selama 1 jam. Lepas tu kita terus duduk, memang akan pengsan. Boleh mati. Sebab tu ada orang yang waktu sekarang ni kan kematian dah makin meningkat. Ada orang yang jenis yang tak biasa pun buat exercise, tiba-tiba dia exercise, tiba-tiba meninggal kat situ je. Sebab dia tak buat pemanasan tubuh badan, dia tak buat penyejukan badan. Maknanya dia terus duduk ataupun dia tak biasa dengan exercise tu. Dia mula-mula kena ada berperingkat. Macam tadi yang cikgu cerita, mula-mula kena ada pemanasan tubuh badan, regangkan tubuh badan, baru buat exercise plyometrik. Faham? Kalau tak, jantung awak akan burst. Boleh pecah pembuluh darah awak. Faham? Faham tak? Faham. Okey. So aktiviti penyejukan tubuh badan pun sangat-sangat penting. So dia berperingkat. Yang pertama tadi apa? Peringkat pertama apa? Buat apa? Dalam aktiviti pelaziman tubuh badan sebelum korang menari. Pemanasan tubuh badan. Betul. Yang kedua? Regangan dan kelenturan. Yang ketiga? Ketahanan Tubuh badan. Okey. Yang keempat? Kekuatan otot. Yang kelima?
Latihan matrik. Salah, itu dalam kekuatan otot atau latihan ketahanan. Latihan pliometrik dalam bawah kekuatan otot atau latihan ketahanan. Yang kelima apa? Penyejuk tubuh badan. Okey, betul. So ada berapa pelaziman tubuh badan? 5. So ada 5 So ada 5 ni, jadi dah tunjuk dah kat sini. Pelaziman tubuh badan ada 5. So kena ada pentingnya pelaziman tubuh badan ni adalah macam tadi cikgu bagi tahulah, dia boleh menyebabkan kematian sebab tu sangat-sangat penting pelaziman tubuh badan ni. So ada beberapa peringkat. Pertama kena ada pemanasan tubuh badan, kedua kena ada regangan dan kelenturan, ketiga kena ada kekuatan otot, ketahanan tubuh badan, penyejukan tubuh badan. Okey? So kita pergi kepada penyejukan tubuh badan, cikgu tak terangkan habis tadi. Penyejukan tubuh badan, okey, contoh kalau selepas kita menari, kita berjalan dulu. Jangan duduk, berjalan slow lah, jangan awak berjalan laju pula. Jalan pusing dulu sekeliling kelas ke apa supaya suhu badan awak low balik. Okey? Lepas tu kemudian kita pergi menggunakan format head to toe. Faham tak? Head to toe tu macam mana? Tengok kan tadi kan ada yang cikgu tunjuk tadi dalam video tu tadi ada ditunjuk head to toe macam mana. Okey? Lepas tu kita buat regangan dan kelenturan pun sama. Selepas awak lari ke apa ke, awak buat persembahan ke apa, selepas persembahan pun kena ada penyejukan tubuh badan. Faham? Awak tak boleh terus duduk. Even though awak lepas menari 2 jam, pernah tak menari 2 jam? Cikgu nak tanya. Tak pernah? Okey, kalau buat persembahan ataupun produksi, awak menggunakan tenaga tak? Sebagai contoh. Guna. So kita kena ada penyejukan tubuh badan juga. Korang bila lepas buat persembahan ataupun jadi MC ke, main muzik ke, korang terus duduk, terus tidur ke? Mana masuk bilik, okey dah lepas main muzik, aku dah buat persembahan ni terus masuk bilik. Tak kan? Korang pergi minum dulu, korang pergi makan dulu, betul tak? Ya, korang bersembang dulu dengan kawan-kawan. Itu pun adalah aktiviti penyejukan tubuh badan. Itu untuk bahagian yang macam muzik, yang untuk seni visual, untuk teater, itu bahagian itulah. Kalau untuk teater pun boleh guna yang untuk bahagian tari punya. Kalau tari punya dia ada, kena ada regangan kelenturan, kena ada format head to toe. Okay? Alright? Faham? Faham tak? Faham 5 pelaziman tubuh badan. So ada berapa? Ada 5 pelaziman tubuh badan. Okey? Latihan pliometrik bawah tajuk apa tadi? Ketahanan otot. Ketahanan tubuh badan, bukan tahanan tubuh otot. Ketahanan tubuh badan. So pelaziman tubuh badan ada 5. Pertama apa? Pemanasan tubuh badan. Yang kedua apa? Regangan dan kelenturan. Ketiga? Kekuatan otot. Keempat? Ketahanan tubuh badan. Ketahanan tubuh badan. Yang kelima penyejukan tubuh badan lah yang tadi bawa cikgu ceritakan. So dah 9:30 kan? Korang ada kelas pukul berapa? 10. Pukul 10 Okey. Boleh tak cikgu ambil masa korang untuk buat soalan kuis? Tak boleh. Apa Aidil? Tak boleh. Okey. Tak boleh pun boleh juga. Okey, buat Minggu depan, soalan cikgu. kuis. Minggu depan? Penat hari ni. Kenapa? Apa yang penat? Banyak. Kejap je 18 soalan. Kuis apa? Banyak lah tu.
Alah, oh, main Mobile Legend boleh. Berjam-jam jawab soalan cikgu tak boleh. Kan cikgu bagi tahu dalam grup hari tu. Hari tu ke? Ada ke cikgu bagi tahu kata akan ada soalan kuis keselamatan dalam tari dengan anatomi. Ada kan? Ada. Okey. Hari ni kita kena jawab. Okey. Kalau saya betul banyak, cikgu bagi saya diamond, okey? Boleh. Untuk kuis hari ni adalah penentunya siapa yang paling cikgu nak bagi, siapa yang paling aktif dalam apa bunyi hantu tu? Takutlah. Siapa yang paling aktif dalam kelas? Okey. Cikgu hantar dekat dalam message. Okay, go. Buat sekarang kuis ni. No.